Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current CMY. Sabah sekali lagi menjadi tumpuan dalam arena politik Malaysia dengan spekulasi tentang pembubaran awal Dewan Undangan Negeri dan kemungkinan pilihan raya negeri diadakan sebelum tarikh akhir Oktober 2025. Adakah ini salah satu strategi politik? Bagaimana isu-isu panas seperti skandal rasuah, tuntutan waris Sultan Sulu dan hubungan dengan kerajaan pusat akan mempengaruhi keputusan rakyat Sabah? Kita akan kupas semuanya dengan penuh kritikal dan tanpa tapisan. Jadi jangan kemana-mana. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan. Baiklah, mari kita mulakan dengan fakta yang ada. DUN Sabah dijadwalkan terbubar secara otomatis pada 9 Oktober 2025. Tapi ramai penganalisis politik percaya bahwa Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor mungkin akan membubarkan lebih awal. Kenapa? Kalau kita ikut logik politik, PRN yang diadakan sebelum waktu mungkin boleh memberi kelebihan kepada parti pemerintah. Ada yang kata pembubaran ini mungkin berlaku selepas Hari Raya Aidilfitri pada April bagi membolehkan pilihan raya berlangsung sebelum sambutan keamatan yang berlangsung sepanjang Mei. Kalau ikut spekulasi lain, ia boleh jadi pada Jun ataupun Julai sebelum Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi apakah strategi yang sebenarnya? Ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, isu penyasaran subsidi RON 95 yang mungkin menyebabkan harga minyak meningkat. Langkah ini boleh memberi kesan besar kepada rakyat, terutamanya di Sabah di mana kos sara hidup sudah cukup tinggi. Kalau PRN diadakan sebelum subsidi ini disemak semula, ia mungkin dapat mengelakkan kemarahan rakyat daripada diterjemahkan kepada undi protes. Selain itu, program bantuan seperti Sentuhan Kasih, di mana lebih 100.000 keluarga menerima RM300 sebulan, sudah mula diagihkan. Ditambah pula dengan bonus untuk penjawat awam dan bantuan kebajikan lain, ini semua boleh menjadi umpan politik bagi memastikan rakyat menyokong kerajaan sedia ada. Namun di sebalik semua ini, ada faktor lain yang lebih kontroversi. Ada yang berpendapat skandal rasuah yang melibatkan kes perlombongan haram di Sabah mungkin memaksa kerajaan GRS untuk mengadakan PRN lebih awal. Skandal ini yang melibatkan dakwaan suapan berjuta-juta ringgit telah mencalar imej kerajaan negeri. Warisan dan pembangkang lain sudah pun menggunakan isu ini sebagai modal kempen mereka, menuntut kebertanggungjawaban dan ketelusan daripada Haji Ji dan pentadbiran beliau. Kalau PRN diadakan lebih lambat, skandal ini mungkin semakin membarah dan menyukarkan GRS untuk mempertahankan kedudukan mereka. Satu lagi persoalan besar ialah hubungan GRS dengan Pakatan Harapan di Sabah. GRS kini sedang berunding mengenai pembahagian kerusi dengan PH, tapi yang kita tahu, rundingan sebegini jarang berjalan dengan lancar. Kalau rundingan gagal, ada kemungkinan berlaku perpecahan dalam kerjasama politik mereka. Jadi, adakah Haji Ji akan menggunakan PRN awal sebagai satu cara untuk mengukuhkan kuasa dan mengelakkan perpecahan yang lebih besar? Atau adakah beliau sebenarnya dalam dilema kerana perlu menyelesaikan banyak isu dalaman sebelum berani membubarkan DUN? Dalam konteks yang lebih besar, Sabah juga berdepan cabaran geopolitik yang tidak boleh dipandang ringan. Isu tuntutan waris Sultan Sulu terhadap Sabah masih lagi belum reda. Ingatkah keputusan mahkamah di Perancis yang berpihak kepada waris Sultan Sulu dalam tuntutan mereka? Ini menimbulkan persoalan besar tentang kedaulatan Sabah. Dan bukan itu sahaja, undang-undang maritim baru yang digubal Filipina juga memberi kesan kepada Sabah.
Malaysia telah membantah undang-undang ini kerana ia dianggap sebagai satu bentuk pencerobohan terhadap wilayah Sabah dan perairannya. Bagaimana isu-isu ini akan mempengaruhi politik Sabah? Adakah rakyat Sabah melihat kerajaan negeri sekarang sebagai cukup kuat untuk mempertahankan hak mereka? Selain itu, ada juga kontroversi mengenai pelantikan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah. Musa Aman adalah figura politik yang penuh dengan kontroversi, terutamanya dengan kes-kes rasuah yang dikaitkan dengannya sebelum ini. Tetapi kini, beliau kembali ke pentas politik Sabah dalam kapasiti yang berbeza. Ada yang melihat ini sebagai satu langkah untuk mengimbangi kuasa politik di Sabah, sementara ada juga yang menolaknya sebagai satu langkah ke belakang bagi negeri ini. Jadi, apakah pendapat Anda? Baiklah, satu perkara yang tidak boleh diketepikan ialah kebangkitan golongan muda dan mahasiswa dalam politik Sabah. Mereka sudah mula menyuarakan tuntutan agar amalan rasuah dihentikan dan kerajaan lebih telus dalam urusan tadbir negeri. Adakah suara mereka cukup kuat untuk memberi impak dalam PRN kali ini? Atau adakah politik Sabah masih lagi dikuasai oleh pemain-pemain lama yang sudah terbiasa dengan budaya politik lama? Persoalannya sekarang, adakah PRN Sabah ke-17 akan menjadi satu pertandingan biasa antara kerajaan dan pembangkang? Ataupun adakah ia akan menjadi pilihan raya yang benar-benar menentukan hala tuju baharu negeri ini? Dengan semua isu yang sedang berlaku, skandal rasuah, ketegangan politik, tuntutan wilayah, serta hubungan dengan kerajaan pusat, keputusan PRN kali ini mungkin akan membawa implikasi yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang akan menjadi ketua menteri seterusnya. Jadi marilah kita bincangkan apa pendapat Anda. Adakah Anda pikir PRN perlu diadakan lebih awal atau lebih baik ia ditunggu sehingga penggal penuh? Adakah skandal rasuah akan mempengaruhi undi rakyat Sabah? Dan bagaimana dengan isu tuntutan Sultan Sulu? Baiklah, itulah tadi perbincangan kita tentang PRN Sabah ke-17 yang semakin hangat diperkatakan. Isu-isu yang kita bincangkan hari ini bukan sekadar tentang siapa yang akan menang ataupun kalah, tetapi tentang masa depan Sabah sebagai sebuah negeri yang berdaulat dan makmur. Jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe untuk lebih banyak perbincangan kritikal seperti ini. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Stay informed, stay critical, dan teruskan berdiskusi. Karens VMY signing off.